Lama lah. Tapi saya nak royak nasib. Nasib pun saya tidak duka cita. Saya gembira dengan nasib saya, ya. Maka di bab pelancaran tu, lek bawah ni boleh kepada, nak kata kroni-kroni jugalah, termasuk pembesar-pembesar lah. Peniaga jadi marah lah. Jadi buatlah rombongan jumpa Tok Guru. Sehingga akhirnya Tok Guru minta saya buat ketah. OZ sudah ambil, bajet sudah gini-gini dah, suruh saya buat ketah. Lagu mana nak selesai masalah bazar Tok Guru Nik Aziz yang menjadi masalah pada Tok Guru Nik Aziz, yang melibatkan keluarga dia juga dalam PMBK panjang kita. Saya tak nak setuh tu. Ketah ni dibentangkan dalam mesyuarat Esko di rumah Kelantan, Jalan Stoner, Kuala Lumpur. Ya, saya betul. Sudah betul, Tok Guru panggil saya jumpa. Sam, terima kasih Sam. Sekali ni saja dalam hayat saya, Tok Guru terima kasih pada saya. Ya, walaupun saya tahu dia terima kasih tak mau, tetapi hak daripada mulut dia, terima kasih ini kali yang pertama dan terakhir. Kerana maknanya besarnya masalah dalam kepala Tok Guru, kerana dia sudah janji sebelum pilihan raya dia akan hormati semua hak-hak peniaga-peniaga tu. Maka sekarang ni saya minta kerajaan Datuk ni Muhammad Yaakob ni hormatlah janji Tok Guru kepada peniaga-peniaga, penduduk-penduduk atas Paluh. Tolong bayarlah pampasan ke dia. Dia sudah duduk 60 tahun. Dalam agama kita pun ada asas dia. Jadi bagi penduduk atas Paluh, saya minta maaf lah. Kalau ada tengok video ni, saya tak pergi tengok lagi dia. Saya tak jumpa dia. Bukan hati saya tak segi. Tapi kalau saya gila ni, dia jadi terlalu politik. Orang akan marah lagi ke dia. Dan kalau Kajepah tak payah ke dia, salah ke saya, nyaya ke dia. Mungkin pakat dengan tutup besar sangat, aku tak semaya, matilah dia. Jadi saya sengaja tak pergi. Hati saya memang nak pergi, tapi biarlah dulu, rasalah dulu. Pakat-pakat kenallah kajian demo dulu. Kalau tidak, tak ada orang kenal kajian ni. Selalu saya royak kajian ni bagus, tak bagus, orang tak percaya. Lah ni boleh rasa sendiri sikit sorang. Pakal tunggu boleh 10 tahun lagi kak, boleh rasa lah hak sebenar-benarnya. Nah, pasal apa jadi gini? Pasal dia terlalu banyak kemenangan besar. Bila pakat dengan UMNO, maka menang kau besar lagi. Pah menang ribu-ribu dah, campur dengan UMNO pula akan datang ni, jadi puluh-puluh ribu. Jadi nak layan apa rakyat? Rakyat nak token, nak kalah. Tak kalah dah pah. Jadi kalau kita buat berat-berat pun, rakyat nak gimana? Amanah lemah, lembek lotek. Amanah Kota Baru berapa orang aja ada. Jadi ini mentaliti yang saya rasa ada dalam kepala pemimpin PAS Kelantan. Lagu mana cara dia? Rakyatlah kena ajar. Selamatlah Kelantan ni. Tolong selamat. Orang tanya gapo dia selamat gapo Datuk Steve Kelantan ni. Selamat mengikut rakyat susah gapo dia. Kalau rakyat susah bahagian pasir, dia selamat bahagian pasir. Kalau rakyat susah bahagian gerai tanah. Masa saya kecek di Pasir Putih, wakil daripada Kesedar Gua Musa mari. Nak tunggu saya pergi, saya tak pergi. Dia mari cari saya di Pasir Putih. Dia rakyat Datuk susah, kita tak boleh gerai. Kesedar nak ambil balik gonin buat panel, buat lung balik. Kata selamatlah Kelantan, cara awak ada masalah bahagian tu, bangunlah. Orang atas Paluh cara dia. Orang masalah tak ada air. Jadi kalau tidak, kerajaan ni dia jadi orang panggil meta bahasa surat. Saya tak tahu meta ni ke apa, ya? Agah pun bahasa Kelantan juga. Meta ni agah, atas pada agah lagi. Mula-mula agah, lepas tu meta. Nah, agah ni kalau kita tegur tu dia itu juga. Meta ni kak tegur pun tak ada apa dah. Ya. Tadi adik-beradik dengan mangkuk lah betul ni. Jadi rakyatnya atas rakyat Kelantan lah lagu mana nak ajar kerajaan yang betul ni. Ya, kalau nak agak ke amanah saja, PA saja, kita tak mampu. Tapi kalau rakyat berasa kena ajar sikit, selekeh lah.
kita pakak-pakak lah. Ya. Baik, habislah Cik Hamzi punya cerita. Tak ada pasal-pasal. Ya. Jadi kepada keadaan politik negara kita nasional. Hari ini kita masih dalam ancaman COVID. Ya. Masalah pandemik COVID-19 ni ada 2-3 aspek dia. Aspek kesan daripada pandemik ini satu. Aspek yang kedua, maju lemuh atau kuatnya kita kerajaan menangani COVID ni adalah tajuk yang lain. Kalau COVID mari menyerang, kerajaan tu gagah boleh tolong rakyat, maka kesan dia lebih rendah, tidak menyusahkan rakyat. Tapi kalau kerajaan tu pun orang panggil tepok, tempang, kita panggil ketchup Kelantan ni masalah nak bentar bajet. Bajet tu memang penting. Tapi kalau bajet sebaik-baik bajet sekalipun diterajui, dikendalikan, diurus oleh kepimpinan negara yang lemah, ibarat bakul yang penuh dengan isi tetapi dibawa oleh penjunjung orang yang membawa bakul tu yang tempang. Lagu mana? Kaki dia kecoh, bakul penuh, kaki kecoh, tumpahlah sebahagian daripada isi bakul tu. Ya, apa yang dikatakan tempang? Kita kena selesaikan dulu masalah ketimpangan kepimpinan negara kita. Tempangnya kerana Perdana Menteri kita ni tidak mendapat kepercayaan dan gagal membuktikan dia mendapat kepercayaan. Orang kacak semua kata dia tak ada kepercayaan, tapi dia gagal membuktikan, saya ada kepercayaan. Ya, bila kepimpinan negara dipimpin oleh orang yang tidak ada kepercayaan, maka pelabur-pelabur, industris, pedagang-pedagang daripada luar negara, dia nak mari, dia teragak-agak. Stabil ke tidak kerajaan ni? Mampu ke tidak kerajaan ni? Walaupun kita mengakui kepentingan bajet dalam perjalanan kebajikan negara, termasuk di zaman COVID-19 ini, kita tidak boleh lari daripada menyelesaikan masalah kepimpinan negara yang tidak stabil ini. Lagu mana nak suruh bui stabil? Ya. Dan saya nak sebut, kalau Perdana Menteri letak jawatan, bukan bererti pandemik ni akan naik kuat-kuat. Bukan. Boleh jadi dia kau turun. Kalau tak percaya terang. Ya. Cuba Tan Sri Muhyiddin letak jawatan. Jangan duk ingat kerana Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia tak letak jawatan, maka boleh kontrol pandemik. Tidak mesti. Dua isu yang berlainan. Ya. Jadi kalau Tan Sri Muhyiddin selepas mendapat mandat pendirian Majlis Raja-Raja, dia nak buat darurat, Majlis Raja-Raja kata tak cukup syarat lagi darurat. Bermakna apa? Bermakna dia nak darurat tu, raja-raja tolak. Dah lah dia tu jalan tempang, lepas tu tukar pula raja-raja ambil. Jadi kau kecoh lagi. Kalau orang lain letak jawatan lah, ya, letak jawatan, runding semula dalam parlimen, proses demokrasi kita negara demokrasi yang sudah matang. Jangan memperkecilkan kematangan proses demokrasi Malaysia. Ya, biarkan ahli-ahli parlimen tu matang sikit. Dia bicara sama-sama dia. Dia nak siapa dia? Dia nak tu Mahathir balik. Kau nak lagu mana? Nyawa dalam seluk pulak lah kita. Tak apalah. Nah. Jadi apa nama MP kepada dulu, hak latih 2 hari, lepas tu tak ada jawatan ke masjid kemarin, lepas tu tak ada balik nama kau dia panggil MPPK apa? MPKK. Saya tak ingat dah nama dia. MPKK 2 tahun tak boleh nak lantik. Saya buat ketah MPKK ni, mula-mula kita bentuk kerajaan lagi, betang di bilik mesyuarat bangunan parlimen. Bukan saya nak menyuruh, saya nak royak saja-saja je. Saya ni juru benar. Orang suruh ketah kau tu buat, ketah kau ni buat.
Tak ada nak buat sahabat. Qarina Harun dengan Mazli saya buat ketah. Lagu mana nak mempercepatkan penguasaan matematik dan sains dan English di kalangan budak-budak luar bandar. Ada ketah dia. Saya tahu mula-mula sekali. Tun Mahathir saya buat ketah pada dia lagu mana nak naikkan ekonomi Kelantan berasaskan gas dan petroleum. Saya buat ketah Tun Mahathir. Dia suruh Husang buat kertas. Saya pun buat kertas MPKK tadi. Ya. 2 tahun tak boleh lantik. Lantik, terima CJ, nak pergi pejabat esok, nak terima laung, tak boleh. Allah. Tak apalah. Jadi kalau ahli parlimen terima kuli jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi timbalan pun, tak apa juga. Kalau ahli parlimen kata Anwar jadi Perdana Menteri, orang lain timbalan pun tak apa juga. Tapi biarlah satu kerajaan yang lebih stabil. Dia kata dia tak main politik. Dia tak main politik. Tapi Sabah jatuh, tapi dia tidak politik. Jadi hipokrasi ini kita kena hentikan. Saya berharap rakyat Malaysia boleh faham dan mengasingkan antara hipokrasi kepimpinan politik negara yang ada pada hari ini dengan usaha membenteras COVID dan menangani implikasi ekonomi daripada pandemik COVID-19 ini adalah dua tajuk yang berasingan. Saya minta maaf kerana gicokek ke Cik Hamzi jadi panjang ucapan pendahuluan pengurusi amanah pada baru. Cik Gurahim kena panjang lebih pada hamba lagi. Pasal dalam sunnahnya kemudian ni semaya sunnah ni kalau sepanjang tu semaya wajib kena pendapat panjang sikit lagi lah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.